الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dia sentiasa berdiri di sisi Tuhannya. Hatinya tidak bergantung lagi kepada sesiapa pun dari manusia. Bila berlaku apa yang telah ditetapkan Allah dalam ilmunya yang lalu, dan baginya ada sesuatu bahagian yang telah ditetapkan dari makan, minum, dan pakai dan nikah, kemudian tiada didapati orang yang akan menerima daripadanya, kerana dihindarkan orang untuk datang menerimanya, kelak Allah akan menjadikannya untuk diambil serta menikmatinya, supaya tiada batal ilmu Allah atau terpadam. Dia akan menjadikannya seperti kejadian yang baru dan dipeliharanya supaya tidak terbatal apa yang sudah ditetapkannya pada ilmunya yang lalu. Lalu dia akan menyuap rezeki itu sebagaimana seorang anak kecil yang disuap makan minumnya, atau sebagaimana seorang ibu yang menyisipkan madu ke mulut anak kecil yang sedang menyusu. Turunlah bahagian rezekinya ke dalam mulutnya dan dia dipaksa untuk memakannya, sebagaimana seorang sakit yang dipaksa makan bubur yang dihidangkan kepadanya, ketika dia akan menjaga kekuatan dirinya tanpa ada pilihan dari dirinya sendiri. Bahkan ketetapan Allah akan terus memelihara orang mukmin yang yakin ini, dan orang arif yang fana dari mencari maslahah buat dirinya dan menolak mudarat daripadanya. Tangan rahmat akan membolak-balikkannya di arah kanan dan kiri. Malah tangan kelembutannya akan mengangkatnya dan meletakkannya. Alangkah kecewanya siapa yang tiada mengenali Allah Ta'ala dan tidak bergantung dengan tali rahmatnya. Alangkah kecewanya siapa yang tiada bermuamalah dengan Allah dan hatinya tidak bergantung kepadanya. Kemudian dia memelihara kebatinannya serta tidak berpegang teguh dengan kelembutannya, yakni rahmatnya dan kurnianya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, orang mukmin yang kuat imannya, maka dia sentiasa bersama dengan Allah dalam semua keadaan dan ketikanya, yakni pergantungannya kepada Allah, kecukupannya, kekayaannya, kerehatan dan ketenangan cuma dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah bagi diri kamu. Bila seorang yang benar-benar mukmin membina keyakinan, kepercayaan, kecintaan, keteguhan dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka dia meyakini dalam kehidupannya bahawa dia tidak perlukan lagi kepada pergantungan dengan makhluk, kerana dia mengetahui hakikat sesuatu itu datang daripada Allah, bukan daripada makhluk. Dan dia mengetahui bahawa makhluk selemah dia, dan dia juga mengetahui bagaimana kesudahan setiap makhluk. Ada seorang ulama namanya Amir bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata ada 3 ayat dalam Al-Quran yang menjadikan aku cukup dengan Allah, dan aku tidak perlu kepada manusia, dan aku tidak bimbang pada manusia, dan aku tidak akan bergantung pada manusia. Yang pertama kata Amir, bila mana aku membaca ayat wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir, dalam suratul An'am ayat yang ke-17, sekiranya kamu ditimpa dengan kesukaran,
kesusahan, maka tiada yang boleh menyembuhkannya, menghilangkannya melainkan Allah. Dan sekiranya kamu memperoleh kebaikan, maka Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Maka aku mengetahui daripada ayat ini, kata Amir bin Qais, seorang tabi'in yang masyhur, apa pun mudarat tidak akan menimpa aku melainkan apa yang dikehendaki Allah. Dan apa pun manfaat tidak akan aku perolehi juga melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu aku tidak perlukan makhluk. Dan yang kedua, kata Amir, bila mana aku membaca ayat fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, ingatlah kamu semua kepada aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bersyukurlah kamu semua kepadaku dan jangan kamu kufur. Dalam suratul Baqarah ayat 152, maka aku mengetahui yang perlu aku ingat cuma Allah, bukan orang lain. Yang perlu aku sebut cuma Allah. Allah yang maha tinggi. Aku tidak perlu menyebut manusia lain. Sebab kita kadang-kala kita nak sebut orang-orang yang nampak dia tu hebat. Saya ni kenal pengarah tu, saya kenal menteri tu, saya kenal YB tu, saya kenal orang-orang besar. Saya bila kita sebut nama tu, orang pun nampak kita hebat, kerana kita mengenali sejumlah orang besar. Tapi malang, orang ni tidak kenal Allah. Sebesar-besar zat Allah Ta'ala yang maha besar, yang semua makhluk lain kecil di hadapannya, bukan tidak ada nilai. Tapi aneh seorang yang tidak mengenali Allah, maka dia tidak berbangga menyebut nama Allah. Dia berbangga menyebut nama menteri, dia berbangga menyebut nama YB, dia berbangga menyebut orang kaya tu, orang kaya ni, orang kuat tu, orang gagah ni. Dia berbangga menyebut orang yang popular tu, orang yang popular ni. Tapi dia lupa segala kemuliaan itu cuma ada pada Allah. Kalau seorang tu tahu, dia akan sebut Allah je, tidak yang lain. Sebab itu kata Amir, aku tahu cuma menyebut Allah, aku tidak menyebut makhluk yang lain. Dalam satu peristiwa, ketika mana Rasulullah SAW sedang berehat dalam peperangan, maka datang seorang musuh menyelinap masuk dan berjaya mengambil pedang yang Nabi sangkut pada pokok, menghunusnya, meletakkan atas kepala Rasulullah sambil berkata, wahai Muhammad, siapa yang akan selamatkan kamu daripada aku? Ya, Rasulullah jawab, mudah, Allah. Nabi mengulangi, Allah. Maka gementar tangannya, maka jatuh pedangnya. Lalu Rasulullah mengambil pedang itu, lalu meletakkan atas kepala musuhnya, lalu berkata, kalau sekarang siapa pula yang boleh menyelamatkan kamu daripada aku? Maka jawab lelaki ini, tak ada lain melainkan kamu, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah menawarkan padanya Islam. Dia menolak, tetapi dia berjanji tidak akan lagi memerangi umat Islam kalau dibebaskan. Maka Rasulullah melepaskan. Tapi lihat bagaimana Nabi ajar kita sebut Allah. Cukup kita menyebut Allah. Tuan-tuan, kita ambil contoh, kita kalau dah sakit, dah berlepek atas katil, dah terbaring, apakah ada nama lain yang paling indah kita sebut selain daripada Allah? Masa tu panggil anak pun anak tak nak dengar. Tengah sakit, tengah rebah sakit, panggil anak pun penat nak dengar kita. Panggil pasangan kita pun dah tak larat dah pasangan kita. Nak panggil siapa waktu tu? Kalau duduk hospital nak panggil nurse pun malah layan dah kita. Dah tekan-tekan macam tak layan dah. Sekali dia datang lah, panggil, dia kata sakit ni gila apa, asyik panggil je. Panggil doktor pun sama, doktor dia cuma lawat waktu dia. Siapa yang dia nak panggil waktu itu kalau bukan Allah, yang setiap masa Allah buka peluang untuk hamba memanggilnya, dan setiap kali hamba memanggilnya, maka Allah berikan kepadanya ketenangan. Allah memberikan rasa gembira. Allah akan berikan dia rasa tidak disia-siakan. Tuan-tuan, setiap kali kita panggil nama makhluk, kita pasti akan rasa hina. Setiap kali kita panggil nama makhluk, kita tak akan dapat macam kita nak. Setiap kali kita panggil nama makhluk, kita makin lemah rupanya. Setiap kali kita panggil makhluk, kita semakin
hilang kebahagiaan. Sebab itu kita diajar, bila Allah Ta'ala sayang hamba, Allah ajar kita sebut nama Allah banyak-banyak, kerana pada menyebut nama Allah itulah kekuatan. Wadhkurullaha zikran katsira. Sebut nama Allah banyak-banyak. Allah tak suruh sebut nama dia sikit, sebut banyak. Allah tak kata sebutlah nama Allah sikit-sikit, tak payah banyak-banyak. Dalam menyebut nama Allah, kita diminta sebut banyak-banyak. Lebih banyak daripada kita sebut nama-nama orang hebat-hebat, orang besar-besar. Fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bila mana kamu selesai ibadat haji, maka sebutlah Allah, ingatlah Allah, sebagaimana kamu berbangga dengan menyebut keturunan kamu, bahkan lebih pada itu. Menjadi tradisi Arab jahiliah. Bila mereka selesai melontar jamrah, lalu mereka berkumpul sambil mereka mendabik dada menyebut keturunan siapa. Dan berkata, "Hei fulan, aku ialah fulan bin fulan, keturunan fulan bin fulan. Ayahku begini, atukku begini. Kami dulu buat macam tu, kami buat macam ni. Kamilah yang memberi makan, kamilah melindungi dan memberi keselamatan." Masing-masing berbangga dengan keturunan. Untuk orang kenal. Macam hari ni orang nak suruh orang kenal, kita ada akaun Facebook lah. Kalau zaman sekarang ikut Facebook, kita pun beritahu siapa kita dalam Facebook, siapa kita dalam IG. Orang Arab jahiliah dulu, mereka bercakap secara verbal, secara perkataan. Maka Allah Ta'ala kata jangan buat macam itulah. Sebut Allah banyak-banyak. Kebanggaan kamu sebenar, kekuatan kamu sebenar bila menyebut Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Sebut nama Allah banyak-banyak. Fadhkuruni adzkurkum. Kerana bila kamu sebut nama aku sebut nama kamu. Kita sebut nama nenek moyang kita, sebut nama orang hebat-hebat kita, dia tak akan sebut nama kita. Kadang-kadang kita lebih sudu pada kuah. Kita kenal dia, dia pun tak kenal kita. Allah kenal kita. Tuan-tuan, orang besar, sejauh mana dia kenal kita? Kenal Ustaz, dulu saya pernah panggil dia buat jamuan. Tahu dia ingat dalam nama kita tu. Dia kenal Ustaz sebab dulu saya undi dia. Dia kenal saya Ustaz sebab dulu saya pernah itu. Tak adanya kenal kita. Orang bila ada jawatan, dia tak akan kenal kita. Dia akan lupa. Walaupun kita sebaik-baik orang. Berapa kali YB telefon kita? Yang kata rapat-rapat YB misalnya, wapak menteri. Berapa kali telefon awak ajak ngeteh ke? Tak ada. Ni Allah yang maha besar, dia ingat kita. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Sebab tu kata Amir bin Qais, kerana ayat ini aku tak perlu sebut nama lain melainkan Allah. Yang ketiga kata beliau, bila aku membaca ayat ini pula, itu dalam surah Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada makhluk yang melata atas muka bumi ini melainkan Allah yang jaga rezekinya. Dan Allah Ta'ala mengetahui mana tempat tinggalnya dan mana tempat mati dia. Maknanya Allah yang tetap kita duduk mana. Memanglah kita kalau boleh nak duduk tempat ni, tempat tu. Tak, Allah tetapkan awak duduk mana. Akhirnya ada orang lahir kat negeri ni, duduk negeri ni. Ada orang bangsa ni, duduk kat bangsa ni. Allah yang tetapkan. Wa mustaudaha. Dan Allah yang tetapkan kita mati kat mana. Ada yang duduk kampung, mati kat bandar. Yang bandar mati kat kampung. Negeri ni mati ke negeri lain. Allah yang tetapkan, bukan kita. Kullun fi kitabim mubin. Semua telah dicatatkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz. Kata Amir bin Qais, bila aku baca ayat ini, aku tahu rezeki aku orang lain takkan ambil. Tetapi bila kita yakin pada Allah, kalau rezeki kita tak ada orang boleh ambil. Monyet tak boleh ambil, binatang tak boleh ambil kalau kita petani. Kalau kita kata kena cepat-cepat nanti dia ambil hak kita, dia tak akan ambil kalau itu memang rezeki kita. Kita pergi interview awal-awal sikit, nanti dia tak akan ambil kalau itu memang jawatan kita. Dengan 3 ayat ini kata Amir, aku hidup dengan tenang. Tetapi ini dia orang mukmin. Dia sentiasa berdiri di sisi Allah. Tetapi bila kita sebut berdiri di sisi Allah, berdiri di sisi semua jaminan Allah. Tetapi kita jangan takut dengan, jangan harap jaminan orang,
Jangan takut hutang orang. Yakin dengan jaminan Allah. Dan takut kita hanya pada hutang Allah. Kalau Allah yang beri mengancam kita, kita memang takut. Manusia ancam tak akan jadi melainkan apa yang Allah nak. Dia ancam aku bunuh kamu, tak mati pun kita. Dia pula akan mati. Aku akan pastikan kamu miskin, tak miskin pun kita. Aku pastikan kamu tak boleh duduk sini, duduk sana, tak akan berlaku. Melainkan dengan izin Allah. Tapi kita tuan-tuan, bila tak kenal Allah dan tak kenal ilmu Allah, tak kenal takdir Allah, kita bukan orang makrifat yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak akan ada siqah billah, percaya pada Allah. Apa yang dibincangkan oleh Syekh Abdul Qadir ini, bila seorang yang bergantung pada Allah, berdiri di sisi Allah, maknanya as-siqatu billah. Siqah yang percaya hanya kepada Allah. Sebab itu para ulama ketika mana membicarakan tentang as-siqah, percayalah pada Allah. Letak kepercayaan kita, letak pergantungan kita cuma pada Allah. Dalam berdoa, letaklah pergantungan, Allah akan mustajabkan. Dalam kesusahan, letaklah pergantungan, Allah yang akan lepaskan. Dalam rezeki, letaklah pergantungan pada Allah, Allah akan bagi rezeki. Dan 3 perkara penting dalam hidup kita. Sebab manusia sentiasa berdoa, maka percayalah Allah akan perkenankan. Ud'uni astajib lakum. Yang kedua, dalam kesusahan. Tuan-tuan, siapa hidup tak ada susah? Sebut seorang nama yang dia tak ada susah. Semua ada susah. Yang ada harta, dia akan susah cara lain. Yang ada keluarga, dia akan susah cara lain. Yang ada takhta, dia akan susah cara lain. Tak ada orang pun dia sunyi daripada kesusahan. Umpama disebut bumi mana tidak ditimpa hujan, laut mana yang tidak bergelora, tempat mana yang tak kena malam, maka itulah gambaran kesusahan. Semua orang, kalaupun ada orang kata, Ustaz, saya rasa bila saya kaya saya tak susah. Orang ni dia tak tahu tentang hidup. Kaya dia ada susah dia. Ada yang kata, Ustaz, saya rasa kalau dah kahwin dah tak susah. Ni pun orang yang jahil tentang kehidupan. Dia kahwin dah ada susah dia. Yang ni kata, saya kalau ada anak dah tak susah, Ustaz. Ni tak ada anak. Bila ada anak ada susah dia. Saya, Ustaz, kalau ada kenal-kenal orang besar-besar tak susah dah. Pun sama ada susah dia. Tentang mana ada dunia ni tanpa susah? Yang tak ada susah cuma dalam syurga. Susah kat dunia ni supaya kita kembali pada Allah. Dan supaya kita tahu dunia ni sementara. Supaya kita tak tenang dengan dunia tapi memburu akhirat. Allah jadikan susah di sini supaya kita tak sombong. Kerana orang sombong tak masuk syurga. Allah jadikan susah di sini supaya kita tahu kebahagiaan sebenar bukan apa yang kita cita-citakan. Ada orang saya katakan dia miskin, dia nampak kalau dah saya kaya saya dah tak susah lagi. Itu bukan yang sebenarnya. Ada kata, Ustaz, kalau saya kahwin mungkin dah tak susah lagi. Sebab ni saya kena basuh baju sendiri, kena sidai kain sendiri, ya tak kahwin. Kalau saya kahwin mungkin senang kot bini saya masak. Dia kahwin, dia kena buat 2 pula, double kerja. Dia pula kena masak bini dia. Kita tak dapat jangka apa berlaku akan datang. Sebab tu kita, tuan-tuan, tekaan kita selalu salah. Orang, bila kita meneka kebahagiaan, kita akan buat salah besar. Tapi letaklah pergantungan pada Allah, moga ia baik untuk aku. Sebab itu kita dalam doa istikharah, ya Allah, kalau ia baik untukku, agamaku, maka berikan pada aku. Tapi kita tak akan kata dia baik kalau ia baik. Kalau ia baik. Sebab macam saya katakan tadi, dalam perjalanan hidup kita duk teka banyak. Kita teka kalau macam ni saya akan jadi macam ni. Teka yang ni dia macam ni. Dia tak akan jadi macam kita teka. Jawapan teka kita sentiasa salah. Kalau betul, dia betul sekejap, kemudian dia salah. Memang betul sekejap. Betul Ustaz, kalau dah saya kaya, betul lah, senang, dia tak ada masalah apa. Dia betul sekejap, nanti ada salah dia. Anak kena colek lah. Allah, kenapa saya kaya? Masa tak kaya tu anak merata je. Sampai orang tanya, ni anak siapa ni? Tak balik-balik. Dan kaya anak main luar sikit je daripada pagar, hilang. Oh, baru dia tahu Allah susah.
Jadi dalam hidup saya katakan kita banyak neka. Teka kita berdasarkan syahwat. Syahwat kita. Saya kalau masuk universiti senanglah hidup saya. Nanti keluar grad dapat kerja. Kalau mana orang keluar universiti tak dapat kerja sampai hari ni. Geng dia tak masuk universiti tu dah kerja dah. Saya kalau dapat universiti dapatlah gaji besar sikit. Kecil juga gaji dia. Tuan jangan, hidup ni jangan meneka. Dan saya kita kecewa. Habis macam mana? Mohonlah pada Allah kebaikan. Ya Allah jadikan hartaku harta yang diberkati. Keluargaku keluarga yang diberkati. Ya, jadikan apa yang aku inginkan ini berkatilah dia. Sebab itu Nabi SAW bila doakan sahabat kaya, Rasulullah doakan sahabat ni biar dia anak ramai, Nabi doakan keberkatannya. Apa maksud keberkatan? Ini Allah Ta'ala beri dia kebaikan. Bukan benda tu. Allah yang beri dengan benda tu. Bukan benda tu. Dengan benda tu Allah beri kebaikan. Benda tu tak boleh beri kebaikan. Rasulullah berdoa pada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, Engkau berkatilah hartanya. Engkau berkatilah anak-anaknya. Ya Allah, Engkau banyakkan hartanya, Engkau banyakkan anak pinaknya. Jangan Engkau berkatilah dengan apa yang Engkau berikan padanya. Sebab itu kita sentiasa diajar bertabarruk ataupun kita katakan menyebut keberkatan. Moga Allah berkati. Kita tengok orang kahwin, kita kata apa? Barakallahu lakuma. Moga Allah berkati kedua kamu. Wa barakallahu alaikuma. Allah berkati atas kedua kamu. Kalau berlaku apa-apa. Bila alaikuma ni kalau gaduh ke apa, Allah berkati. Biar gaduh tadi proses untuk kita faham pasangan kita. Sisi mula faham, suami dia tak boleh. Suami dia kalau tidur jangan gerak, nanti gaduh. Maka dia pun dah tak gerak. Suami juga faham, isteri dia kalau nak balik kampung, kena balik, tak balik nanti marah. Maka dia pun ajak balik kampung je, dia balik. Proses perbalahan dalam rumah tangga Allah berkati. Sebab setiap pasangan menjadikan ia sebagai sempadan. Jangan cuba melewatinya. Jadi bila kita doakan barakallahu alaikuma, Allah berkati atas kamu, yang apa pun berlaku benda tak baik dalam rumah tangga, Allah berkati. Yang saya katakan dalam rumah tangga, tak mungkin kita tak gaduh-gaduh. Kadang gaduh besar, kadang ugut, kadang keluar rumah, dia punya gaduh dia. Kadang tak bercakap, kadang sampai ngungkit pemberian, minta balik. Dia punya teruk. Tapi olehkan doa keberkatan, jadikan rumah tangga tadi, bila mereka gaduh, mereka belajar sesuatu dalam hidup. Akhirnya mereka kata, Ustaz penat dah gaduh, Ustaz kita dah tua. Jadi kita pakai ngangguk je lah. Bini pun ngangguk, suami pun ngangguk. Jadi kita dapat elok banyak perbalahan. Sebab doa keberkatan tadi. Satu bila kita doa barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'allahu bainakuma fi khairin. Moga Allah himpunkan kamu dan semua kebaikan. Himpun sebagai suami isteri kebaikan. Himpun sebagai ayah dan mak kebaikan. Himpun sebagai atuk nenek dan kebaikan. Kita kadang-kadang masa suami isteri bagus, bila jadi mak ayah tak bagus. Jadi suami isteri bagus cantik. Belum ada anak. Bila dah kita dapat anak, kita dah berstatus ibu dan ayah. Masa tu karakter berubah lagi. Nanti dapat cucu pula, karakter kita berubah, atuk nenek. Lain pula. Ya, atuk nenek lain macam. Yang seorang tidur atas, seorang tidur bawah. Atuk nenek. Tengok muka dah serabut dah, tua dah, 40 tahun, 50 tahun. Kita doakan biar Allah sentiasa himpunkan dia dan kebaikan. Bagaimanapun status dia berubah. Daripada suami, pada ayah kepada atuk. Sampailah kepada salah seorang jadi marhum dan marhumah. Mati pasangan dia, maka Allah tetap berkati dia. Yang ini penyebab kepada kebaikan dia. Si isteri doakan untuk kebaikan suami yang dah mati. Si suami juga mendoakan kebaikan isteri yang sudah mati. Ini Allah himpunkan. Dan kalau dia bangkit akhirat kelak, Allah himpunkan dia lagi sebagai suami isteri di akhirat kelak. Kini dia benar-benar diberkati. Oleh sebab itu tuan-tuan sekian, dalam hidup ni jangan kita meneka apa yang berlaku. Tapi berdoalah pada Allah. Letaklah pergantungan, mintalah keberkatan daripada Allah SWT. Moga Allah berkati usaha saya. Moga Allah berkati perkahwinan saya. Moga Allah berkati kerja saya. Semua benda kita minta berkat daripada Allah. Kerana semua benda ada fitnah.
Sebab itu kita kena bergantung pada Allah. Allah tak bagi kita bergantung pada makhluk. Ni sebesar-besar fitnah. Sebab makhluk bernama manusia, dia lebih cepat berubah daripada mana-mana makhluk yang bukan nama manusia. Tuan-tuan, kalau kita ambil satu cat warna biru lah, cat tu, bila dia akan berubah warna? Letak 3 tahun 4 tahun barulah pudar sikit. Biru tadi dia bertukar warna lain jadi pudar. Kalau kita ambil satu benda barang, dia katakan kita gulai ikan lah, bila dia berubah sifat dia? Dah gulai pagi, petang basi, sat berbuih. Tapi ambil masa berapa jam? Lama. Manusia lebih cepat berubah dari itu. Sebab itu sebesar-besar fitnah ni manusia. Fitnah kita ni manusia. Orang duduk depan kita ni, orang keliling kita, kanan kita, dia fitnah kalau dia tidak bersama dengan Allah. Sebab dia boleh berubah dan boleh ubah kita. Itu akhirat kelak ramai menyesal kerana ada kawan tak baik. Ramai menyesal dengan orang-orang sekeliling dia, pemimpin dia, dan sesiapa sahaja yang mempengaruhi dia. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita diajar jangan bergantung pada orang, bergantunglah pada Allah. Allah tak berubah, manusia berubah. Oleh kerana itu pergantungan kita pada Allah menyebabkan Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang sudah ditakdirkan pada ilmunya. Jadi memanglah kalau kita tak gantung, Allah beri juga ilmunya. Apa beza? Tentang seorang yang bergantung pada Allah, Allah beri dia sesuatu yang Allah takdirkan dengan ilmunya, dengan dia melakukan dengan apa yang Allah redha. Seorang yang tidak bergantung pada Allah, Allah beri kepadanya dengan ilmunya, dengan takdirnya, tapi dibuat suatu benda yang Allah Ta'ala benci. Allah murka. Orang beriman dengan apa yang Allah beri padanya, dia akan melaksanakan ikut fungsi dia. Dia umpama gini, budak cerdik, tuan-tuan bagi dia pen, dia pun menulis. Tuan-tuan bagi dia kertas, dia pun conteng atasnya. Kenapa? Dia tahu guna dia. Kalau budak tu tak cerdik, kita bagi kertas, dia gumpal-gumpal, dia makan kertas tu. Sebab dia tak cerdik. Kita bagi dia pen, dia buat cocok orang. Lepas tu ni ajar nulis, buat cocok orang. Bila beri sesuatu, dia tak tahu nak guna. Bagi dia remote TV, dia ambil tok kepala mak dia. Sebab dia tak pandai. Beri dia duit, dia pun koyak-koyak duit. Dia pun tak tahu duit tu apa. Umpama Melayu kita sebut apa? Macam bagi bunga pada monyet kera. Macam kera dapat bunga. Dia dapat, dia buat apa? Sebab dia duk tengok kera ni, dia kena makan semua. Bunga boleh makan. Pada bunga tadi untuk hias, bukan untuk makan. Dan bila dia panjat pokok, semua benda dia rosakkan. Sebab dia tak tahu nilai dia. Kalau dia makan hanya apa dia nak makan, tak ada orang halau dia. Kalau monyet ni, dia pergi satu pokok, dia cuma makan apa dia nak makan. Rambutan dia ambil 2-3 biji makan dah. Orang pun tak halau. Ni dia rosakkan semua. Tu orang kejar dia, orang tembak dia, orang tangkap dia. Sebab dia tak guna. Sebab tu bila kita katakan orang yang bergantung pada Allah, Allah beri rezeki padanya, Allah beri apa yang Allah beri pada dia, dia gunakan ikut fungsi dia. Lepas tu orang bijak, dia tahu fungsi sesuatu, dia tahu potensi sesuatu. Kita ada anak 5 orang, 6 orang, 7 orang. Kalau kita bijak, kita boleh baca karakter anak kita dan kita tahu nak letak kat mana. Anak kita tak perlu semua masuk universiti. Anak kita pun barangkali tak perlu pun nak mengaji tinggi-tinggi. Tapi bila kita mak ayah bijak, kita tengok, anak saya ni ustaz, kalau saya tengok bak kemas rumah rajin sungguh dia. Ni boleh buka konsultan kemas rumah orang. Dia memang minat kemas rumah. Ni anak saya ustaz, kalau bak bengkel, bak kereta dia suka. Kereta ayah dia balik, dia pergi lak, dia pergi basuh, tak payah suruh pun. Dia tolong vacuum. Ni boleh buka kedai aksesori kereta ni. Ni anak saya seorang ustaz, dia suka sungguh makan. Maka mak dia masak tercegak kat dapur, dia tengok, dia hafal menu. Ni boleh jadi master chef. Kita tahu potensi dia dengan cepat. Kita tak suruh dia buat macam kita nak, kita tengok apa potensi dia. Ni kita tengok anak kita pula, Masya Allah, dia suka main game. Tak apa, dia jadi gamer. Jadi gamer, main peringkat dunia biar dia menang.
Nampak bagus. Anak ni pula Ustaz, dia memang suka duduk rumah. Suka dia jaga rumah. Tak apa, senang kita keluar rumah, kita suruh dia jaga, tak payah ambil khidmat jaga. Dia memang suka jaga rumah, selamat rumah kita, curi tak masuk. Tetapi bila orang tahu setiap benda tu ada tujuan, dia tak akan marah anak ni, sebab dia tahu fungsi. Masalahnya kita tak tahu fungsi, akhirnya kita marah, kita nak suruh dia berfungsi macam kita, dan dia tak boleh sebab dia tak minat benda tu. Demikian saya kiaskan dengan nikmat Allah. Bila seorang tu bergantung pada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri kepadanya, dan dia tahu bagaimana benda itu nak digunakan. Dia dapat pertama, dia akan bersyukur kepada Allah. Dia dapat menjadikan dia makin kuat ingatannya pada Allah. Dia dapat makin kuat ibadatnya pada Allah, makin dekat. Dia dapat, dia nak agih-agih bagi-bagi sama-sama orang lain sebagai satu nikmat. Maka ini orang yang bila letak pergantungan kepada Allah Ta'ala. Baik, Syekh Abdul Qadir dia sebut, bila seorang tu benar pergantungan, Allah suapkan rezeki kat mulut dia. Sebagaimana orang sakit diberi makan walaupun tak nak. Sebagaimana baby diberi madu walau dia tak nak. Tuan-tuan kau tengok anak-anak kecil kita, apakah yang didapat tu benda dia nak ataupun benda yang memang kita beri pada dia? Baik, anak-anak kita tak nak pakai baju ni, kita beli dia baju paling cantik kita pakai. Baju-baju budak-budak bukan murah, mahal pada baju ayah dia. Baju ayah dia RM8 je, pagoda. Baju anak Kiko, dia nama baju anak ni mahal ni. Dia ni umbrella sekian berapa, RM40, RM100. Kasut ayah RM10, kasut ayah. Kasut anak RM120. Anak nak ke? Anak tak nak. Anak pun tak tahu apa. Tapi kenapa ayah bagi mahal macam tu? Dan orang jual pakaian baby kan semua tak harga tinggi-tinggi. Tak pergi kedai baby, tengok berapa harga dia. Kasut, padahal kasut tu dia pakai 5 hari je, lepas tu kaki dia besar. Kita macam beli kasut budak macam bazir pula. Beli kasut untuk raya ni, tak tunggu raya tahun depan, bulan depan dah tak boleh pakai. Kalau jenis anak-anak kita tersusung banyak tak apa, boleh pakai adik dia pula, pakai sampai 7 keturunan. Ini jenis beranak seorang ni je dah tak ada dah. Dah nak buang kat mana ni? Beli baju mahal, topi dia tu mahal. Kalau kopi ustaz baru RM15 misalnya, dia punya topi budak ni sampai RM100. Topi tu masih kepala dia kecil kita pakai. Agak-agak semua benda baby ni berapa harga dia? Seat baby, dalam kereta tu dah ada seat, diberi lagi seat baby RM400. Troli, padahal budak tu duduk troli kejap, dia nak dukung tu, tapi mak dia beli troli. Berapa harga troli? RM1,000, RM2,000. Kena anak kembar pula, troli kembar tu RM2,000, RM3,000 harga. Orang beli tak? Beli. Budak tu nak tak? Adakah budak tu, mak beli troli RM2,000 tau? Ada yang budak tu cakap macam tu, mak saya nak baju jenama ni. Budak tu tak reti bahasa apa, tak tahu apa, tapi ayah dia buat macam mana? Semua special. Demikian Allah buat pada hamba ni. Bila orang tu betul dekat dengan Allah, Allah beri terbaik untuk hamba ni. Allah beri benda yang paling baik dalam kehidupannya. Dia datangkan jodoh paling baik, didatangkan anak-anak paling baik, didatangkan sahabat paling baik. Kalau dia hilang yang baik, Allah beri yang terbaik. Kalau benda ni macam baik, ya, untuk Allah datang lebih terbaik. Idza zahaba ankal jamil ya'tikal ajmal. Bila hilang daripada kamu yang cantik, akan datang kepada kamu yang lebih cantik. Takdir Allah. Ya, kita kan tengok, kenapa jadi macam ni kat saya? Kita seperti kadang-kadang dengan kebodohan kita melihat takdir ni tak baik. Tapi bila kita istighfar balik, Allah ni baik, akhirnya kita nampak benda tu terbaik. Dihilangkan yang baik untuk datang yang terbaik. Dihilangkan yang baik untuk datang terbaik. Ada orang dia mungkin hilang satu pekerjaan dia. Saat kerja sedap ni, gaji besar, dah zaman pandemik kena berhenti. Tapi Allah datangkan yang lebih terbaik. Masanya lebih banyak. Kalaupun duit tu tak banyak, tapi masa banyak, bahagianya lebih banyak, maka dia dapat yang terbaik.
Dan inilah dia hamba yang meletakkan pergantungan pada Allah. As-siqah billah, percaya pada Allah. Maka Allah akan beri dia makan macam mak ayah beri makan pada baby. Dan tadi kita dah cerita macam mana mak ayah, walaupun baby ni tak pernah minta apa-apa, baby pun tak kata mak beranak hospital swasta tahu, dia beritahu tak ada, tapi kita pergi atas swasta yang banyak duit lah. Yang tak ada duit pun cari terbaik juga, pergi klinik cek terbaik, cari mak bidang. Tak ada pula baby tu minta pun mak bidang dia tak minta. Kita semua buat pada anak kita tanpa anak tu minta wala sepatah. Budak ni pun tak kerti cakap. Ada budak ni kerti cakap, tak pandai. Dia tak kata mak ingat susu tu susu jenama ni mahal tau. Tak, kita yang beli mahal, susu mahal. Putih susu tu biar jenama ni, kita yang beli. Tak ada pun budak ni minta. Sampailah dia besar. Maka hamba Allah, sampai peringkat bila dikenal Allah, maka dia tak boleh minta apa-apa kerana Allah akan beri dia lebih baik. Cukup perhambaan dan keyakinannya pada Allah, Allah beri terbaik. Hidupnya, matinya terbaik. Sebab itu tuan-tuan penting kita nak bergantung pada Allah, kita nak letakkan kepercayaan pada Allah, kita nak letakkan masa kita dengan Allah, kita nak jadikan semua kegembiraan kita dengan perintah Allah, dan semua rasa yakin kita pada janji Allah. Sebab itu ada seorang ulama, bila orang tanya dia, iaitu nama Hatim Al-Asam, Tuan Hatim ni duk ceramah, duk dakwah, sebenarnya ajak manusia pada apa? Dan setiap orang bila dia ceramah, dia mesti ada agenda dia. Ada orang ceramah supaya orang kata ceramah dia sedap, nanti boleh jemput lagi. Itu mungkin agenda dia. Maka dia pun carilah poin-poin bagus-bagus supaya orang kata sedap. Ada orang ceramah sebab dia nak suruh orang risau. Biar orang ni tahu hidup dunia sementara, tahu buat persiapan, ingat mati. Tujuan dia. Ada orang ceramah sebab orang suruh lah. Orang suruh, Ustaz saya ceramah, orang tak suruh saya tak ceramah. Maka setiap orang dia ada agenda dia. Kita buat apa-apa pun mesti ada agenda kita. Maka bila tanya pada Hatim Al-Asam, yang kamu duk dakwah nak ajak apa? Dia kata aku nak ajak manusia pada 3 benda je. Yang aku duk ceramah, aku nasihat, aku nak ajar dia pada 3 benda. Yang pertama, aku nak ajar dia kenal Allah, makrifat. Biar kenal Allah. Sebab dengan kenal Allah datang cinta, datang rasa haibat, takut. Kerana kita ni tuan-tuan banyak masa kenal benda lain. Kita habis masa untuk kenal artis, duk tengok TikTok dia, tengok Facebook dia, nak kenal dia. Kita habis masa untuk kenal orang tu, kenal orang ni. Kita nak tahu juga ni macam mana pula cerita dia, ni masuk mahkamah macam mana cerita. Banyak masa kita habis untuk kenal makhluk. Jadi aku nak suruh orang kenal Allah, makrifah. Al-ma'rifatu ilallah. Yang kedua, aku nak ajak orang cuma percaya pada Allah. Tentu kalau skamer, dia ajar kita percaya pada dia. Dia masuk ikut Telegram, dia masuk ikut WhatsApp, dia masuk ikut Facebook, dia masuk ikut telefon. Dia cakap semua benda nak suruh kita percaya kat dia. Akhirnya kita pun kena tipu. Kena tipu banyak. Maka kata hati aku nak ajak manusia supaya cuma percaya Allah. Tuan-tuan ni orang janji pada kita ni, kalau orang labur, labanya 2 kali ganda, 3 kali ganda. Allah kata aku bagi 700 kali ganda. Kita akan labur apa yang Allah suruh. Itu yang berlaku pada Uthman bin Affan. Bawa satu rombongan. Bila musim Madinah ketika itu dalam keadaan kemarau, maka datang barang-barang Uthman bin Affan berupa makanan daripada Syam. Sebab Uthman ni trading besar. Dia sekali import barang banyak. Maka peraih-peraih Madinah datang nak beli. Sebab ni mereka nak jadi peniaga. Hai Tuan Uthman, kami bayar. Berapa? Kami bayar sekali ganda daripada modal tuan. Bukan 30% kan, sekali ganda. Beli RM10, kami bayar RM20. Kata Uthman, ada yang bayar lebih pada ni. Kami bayar 2 kali ganda. Ada lagi yang nak bayar lebih pada tu. Kami bayar 3 kali ganda. Kata Uthman, ada lagi. Lalu kata dia, setahu kami, peniaga-peniaga yang Madinah terkenal kami. Dah tak ada dah peraih-peraih selain pada kami. Nak jual ke siapa? Sebab geng-geng yang biasa bisnes, dia pun tahulah. Geng-geng dia kenal.
Kami kenal belaka geng-geng kami ni. Siapa lagi yang boleh beli mahal pada kami? Ada Allah. Dia telah membeli daripadaku sehingga 700 kali ganda. Maka kamu semua jadi saksi, ini semua percuma pada seluruh penduduk Madinah. Percuma. Itu Uthman pergi beli telaga rumah. Jumlah waktu mula-mula sampai Madinah, orang Islam duit tak banyak. Orang-orang Mekah memang duit tak banyak, hijrah kosong. Orang Madinah duit dia banyak pergi perang. Perang Aus Khazraj, perang-perang, jual belaka tanah gadai, sewa senjata dengan Yahudi. Yahudi kaya. Sehingga Madinah ni struggle. Adalah kaya 2-3 kerat. Tapi dengan bahasa mudah, runtuh ekonomi Madinah. Maka Nabi SAW melihat isu utama di Madinah air. Tak tahu air ni yang penting. Air. Jadi kata Rasulullah, man ishtara bi'ra rumah adman lahu jannah. Siapa yang boleh beli telaga rumah, aku jamin dia masuk syurga. Kenapa Nabi SAW suruh beli telaga rumah? Kerana ini telaga paling dekat. Telaga-telaga lain banyak tapi jauh lah. Nak ambil air ni dah lah berat, jauh pula. Terkeher baru. Dekat sikit. Kan dulu zaman-zaman kita dulu kan air telaga jauh. Dengan zaman-zaman saya kecil dulu, mak kata pergi ambil air, jauhnya nak pergi ambil air. Duduk kat Pekang, Pahang. Dia ada satu je telaga, satu taman mandi kat situ. Masa tu kan aurat-aurat pun tak jaga. Pergi dari rumah bawa baldi pergi. Nak boleh sampai tu mengah, berat, kita kecil. Pergi bawa. Jauh tu taklah jauh sangat lah. Adalah lebih kurang kita kata dekat 100 meter. Dia buat air ni kan berat. Kena suruh buat air tu memang berat sekali lah. Pergi ambil air lah berat lah. Ambil air seberdi buat masak, buat nak kencing malam dan sebagainya. Jadi dulu memang jenis angkut air, berat angkut air ni. Dan Rasulullah suruh beli pergi rumah di dekat dengan penempatan masyarakat Islam Madinah. Maka Sayyidina Uthman pun pergi beli. Yahudi ni tak nak jual, melainkan dia cuma nak jual separuh bahagian dia. Boleh sambil jual separuh bahagian. Maka Uthman tak apalah, aku beli separuh tu. Beli saham kita panggil. Yahudi tetap nak. Macam mana prosesnya? Ya, Uthman orang biasa deal bisnes, dia tahu. Dia kata baik, sehari aku punya, sehari kamu punya. Dia kata okey. Sebab Yahudi nampak dia dah orang lama. Dan dia pun modal banyak, kaya, dia boleh main harga. Dia membaca Uthman kalau tak berapa harga satu baldi air, dia boleh turun. Itu semua orang fikir, orang kafir fikir macam tu waktu nak lawan dengan ekonomi orang Islam. Tapi dia lupa orang Islam ada senjata yang hebat benda tu. Maka Yahudi menunggu strategi Uthman. Uthman beli separuh, dia mau 35,000 dirham beli. Dan Uthman jadikan hari dia percuma tanpa harga. Yahudi tu terus terduduk. Yahudi jangka Uthman mungkin letak 4%, dia tak 3%. Main lah. 2% letak 10%. Tak beli satu dapat satu. Macam orang perang harga. Mereka lupa orang yang perang harga tak boleh lawan dengan orang bersedekah. Yang perang harga ni, main sedekah dia pun kalah. Sebab tu sedekah akan menghancurkan dasar kapitalis. Sedekah lah yang akan menjadikan barang tu murah. Ya ni jual mahal, kita sedekah je. Murah tu barang tu. Jangan letak harga murah, terus sedekah. Untuk lawan ekonomi kapitalis. Sebab tu bila Allah sebut dalam Quran, yang boleh lawan riba cuma sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan keuntungan daripada riba, Allah menyuburkan keuntungan dari sedekah. Maka Uthman jadikan hari dia sedekah. Maka orang Madinah bila nak ambil air, tunggu hari Uthman. Bila hari Yahudi, tak ada orang pun yang nak beli air. Sebab mereka tu ambil air untuk 2 hari. Yahudi terpaksa bawa air ke rumah, buat delivery. Ni food panda pertama Yahudi Madinah. Yang delivery ke rumah. Mereka bawa air, ni kalau kita baca sirah. Bawa air, hantar ke rumah. Ambil, saya hantar ke rumah. Khidmat delivery. Pun orang Madinah tak layan. Sebab dia masih ada harga. Dan orang ni tak harga untuk tunggu waktu untuk naik pula. Nampak bagus bisnes, naik lah. Itu kan common cara orang bisnes.
Masa orang tak ramai beli, harga murah. Bila ramai beli, jadi mahal. Pelik jadinya. Patut ramai beli, lagi murah. Kerana mereka cuma fikir untuk naik harga. Orang tak peduli, maka akhirnya Yahudi tahu dia tak boleh lagi. Akhirnya dia jual sebahagian lagi bahagian daripada Uthman, dan Uthman beli semua. Bila beli semua, telaga lain semua terjejas. Sebab mereka dapat telaga ni Allah berkati, telaga rumah. Allah berkati airnya. Allah berkati air ni sehingga orang mana tak perlu lagi telaga lain. Akhirnya telaga lain mula dilepaskan perlahan-lahan sehingga umat Islam menguasai semua telaga Madinah. Apatah lagi bila Yahudi telah dikeluarkan. Kita lihat bagaimana orang yang percaya pada Allah, janji Allah, dia kalau ikut berniaga nak untung, tapi Nabi jamin syurga. Syurga dia lebih percaya. Aku percaya syurga. Ni kita duk percaya janji-janji manusia, akhirnya banyak mana kita kena tipu. Allah Ta'ala bila kita percaya janjinya, Allah tak akan sia-siakan kita. Sebab tu kalau kita pergi haji, kita pergi umrah ni, kita melabur pada jalan Allah. Jangan takut rugi. Jangan takut sebab kita sedang berbelanja pada jalan Allah. Allah jamin akan menggantikannya. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang beri pinjam pada Allah, Allah akan ganda dalam memulangkannya. Betul tuan-tuan, dalam hak-hak berkaitan dengan agama Allah, kita tak berkira. Sebab kita tahu ini perniagaan paling untung sekali. Inilah dia sikah billah, percaya pada Allah. Percaya kepada Allah. Bila kita percaya pada Allah, maka datang kekuatan tanpa pilihan kita. Maksudnya bukan kalau ikut kekuatan tu kita tak kuat sangat pun. Tapi bila Allah beri kita kekuatan, maka dia lebih kuat daripada yang lain. Tentu kalau kita fikir kuat mana kita, tangan kita mudah luka, mudah berdarah, mudah cedera, tulang kita mudah patah. Mana kuat kita? Tak ada. Kita pijak duri dah darah. Tapi bila kita serah pada Allah, maka Allah beri kita kekuatan. Allah beri kekuatan kepada kita, kekuatan yang tak pernah kita jangka. Allah beri pemeliharaan yang tak pernah kita jangka. Itu kadang-kadang aksiden, hancur kereta, tuangnya okey, Allah pelihara. Itu kita ajar atas nama sikah billah, naik kenderaan baca doa. Kita tinggal anak bini kita, kita baca doa, percaya pada Allah. Kita berniaga pun kita baca doa, percaya kita pada Allah. Allah akan jaga perniagaan kita. Maka kita pun tak takut sihir ke, santau ke, apa benda nak buat-buat lah. Sebab kita percaya pada Allah. Kita tinggalkan semua perniagaan kita ni kerana Allah. Kita tinggalkan keluarga kita pada Allah. Semua perkara. Sebab tu orang Islam tak takut musafir tinggal anak bini dia. Kenapa? Mereka serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Orang Islam pergi perang tinggal anak bini. Habis macam mana anak bini? Allah jaga. Sahabat perang Badar, perang Uhud, sampailah perang pembukaan Parsi, Rom. Ni tinggal anak bini lama, tapi Allah pelihara anak bini mereka. Allah pelihara anak-anak mereka jadi baik, disiplin, soleh. Kita kan fikir anaknya soleh bila mak ayah 24 jam duduk mengadap dia. Tidak. Ramai mana orang yang duduk mengadap anak 24 jam, anak dia nakal semacam je. Kalau kita tinggalkan sebab kerana Allah, kerana Allah kita tinggalkan dia. Ini kita iktikaf 10 hari akhir kerana Allah. Tapi Allah akan jaga anak bini kita. Sebab ini yang Allah perintah, bukan kita saja nak buat. Ini Allah suruh, bukan kita reka. Bukan ibadat ni kita reka. Kita cuma ikut apa yang Rasulullah tinggalkan. Bimbang benda ni, jangan bimbang. 10 akhir kita memburu Lailatul Qadar. 10 akhir kita berniaga dengan Allah. Kita gunakan masanya semaksimum untuk Allah. Jangan bimbang kita tak rugi apa-apa. Kerana masa ini milik Allah semua. Saat 10 hari nak tinggal bisnes ni, masalah lah itu. Jangan bimbang, yakin pada Allah. Ini sikah billah. Kita diajar sikah billah. Bila kita yakin kepada Allah, tentang gini, kalau orang baik, kita letak kepercayaan pada dia, dia malu untuk khianati kita. Jadi saya percaya ke Tuan Haji ni boleh tak jaga barang saya ni. Saya percaya Tuan Haji je kat sini. Dia akan malu khianati kita. Ini kan pula Allah yang Maha Pemurah. Kalau kita kata, ya Allah, aku buat ni kerana-Mu, ya Allah, kerana perintah-Mu, ya Allah. Engkau hilangkan kebimbangan dan ketakutan aku. Yang kita bimbang ialah, saat bimbang lah kita tak berniaga mesti macam gini. Bimbang, ya Allah, kebimbangan ni aku tinggalkan padamu. Kau hilangkan kebimbangan. Akhirnya habis Ramadan dapat balik semua yang kita bimbang. Dapat semua benda yang kita takut.
Sebab tu orang yang siqah billah, tuan-tuan, tak ada satu pun perintah Allah yang menjadikan dia teragak-ragak untuk buat. Dia ke depan dia tak akan teragak. Kalau ini perintah Allah, saya buat. Itu bila tingginya Hajar, siqah dia pada Allah. Bila Ibrahim nak tinggal dia di padang pasir, atau bahasa mudah padang batu, di Mekah, yang waktu tu Kaabah tak ada, air Zam-Zam tak ada, orang tak ada, panas, dengan kawasan laluan binatang buas. Mekah tak ada apa. Tiba-tiba Ibrahim tergamak tinggal. Kalau kita bercerita cara emosinya, Allah, kenapalah tinggal situ bini, kenapa tinggal kat situ. Ya, untung Nabi Allah Ibrahim dia tak hidup zaman Facebook. Bila orang ambil, apalah ayah ni tak bertanggungjawab. Walaupun kita yakin Ibrahim tak akan berundur dengan kecaman tadi, tapi hidup zaman di mana manusia belum ada tawasul ijtimai, tak adalah bentuk konteks kemasyarakatan demikian. Kalau ada sekali pun Ibrahim tak akan berundur. Tapi nak bayangkan kalau dulu, orang akan bawa macam emosi sangat. Macam kita ni lah, nak iktikaf 10 hari. Apa tinggal bini 10 hari, siang bini nak makan apa? Penuh makanan dah peti. Dia boleh tanya dia nak makan apa. Ada orang macam pertikai. Oh, sedaplah Mr. Suami, tinggal kita bini ni dengan anak-anak, bergelewak dengan anak. Dia nak pergi iktikaf, konon sunnah Nabi lah, apalah. Ni buat-buat bodoh. Dia lupa keberkatan dan kebaikan yang bakal suami dia buat balik. Dia boleh redha suami dia pergi kerja sebulan dekat Turkmenistan, sebulan dekat apa nama ni, Azerbaijan. Boleh, asal boleh buat duit. Tapi nak iktikaf dia tak redha pula, sebab dia tak nampak untung tu. Ni kira otak manusia. Baik, kita tengok bagaimana Ibrahim pun bukan tergamak nak tinggal bini dia tu, baru kahwin, dapat anak seorang, kerana yakin pada perintah Allah. As-siqah billah, yakin Allah suruh. Tak mungkin Allah suruh benda tak baik. Tak mungkin. Lihat orang kenal Allah, tapi setiap bila Allah suruh benda tak baik, Allah tak pernah suruh benda tak baik. Dia mesti baik untuk kita. Maka Ibrahim pun buat. Hajar dia lambat sikit faham. Kan dia melihat suami dia kena ada dengan dia. Tapi bila dia tengok suami dia nekat tinggal dia, beralih tanpa berpaling. Dia tak paling pun. Dia tinggalkan Hajar dan Ismail AS tanpa berpaling. Maka Hajar tahu suami dia nekat. Suami dia nekat, bukan buat acah-acah, tak. Lalu Hajar tanya satu soalan. Soalan itu dia membina keyakinan pada Allah. Allahu amaraka hadha? Allah suruh ke? Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, ajal. Ya, memang benar. Ajal, kita beza perkataan na'am dengan ajal. Na'am ya, ajal pun ya. Ajal bermaksud memang benar. Yang kamu cakap tu memang benar. Bukan sekadar mengiya diri kita, suatu benda yang sama dengan kita ni. Ajal, memang benar. Kalau begitu, kata Hajar, Allah tak akan sia-siakan kami. Kalau Allah suruh, Allah tak akan sia-siakan kami. Lihat, datang siqah billah. Tak ada lagi nak jadi abang, tolonglah abang, jangan tinggalkan saya abang. Tak ada. Tak panggil dah abang, tak guna panggil bang tu. Bila Ibrahim dah jawab, Allah suruh, stop kata abang. Jangan merayu lagi. Ini perintah Allah. Dia kata kalau Allah suruh, Allah tak akan sia-siakan kami. Maka Ibrahim pergi jauh. Lepas jauh baru dia berpaling. Sekira-kira tak nampak, dan Hajar tak nampak, dia berpaling. Tu ada seorang ayah kata, ustaz kita ni hantar anak tadika duk menangis macam mana. Hantar nangis, macam mana nak buat ni? Awak kena hantar anak awak macam Ibrahim hantar anak dia. Macam mana? Jangan paling, jangan berpaling. Oh Allah tak sampai hati anak kecil hantar tadika, jangan berpaling. Akhirnya dia pun buat, saya suruh buat. Dia tak paling. Memang anak dia menangis, tapi tengok ayah tak berbalik, lama-lama hilang nangis tu. Ini kaedah Nabi Ibrahim atau tarikat ni, kaedah dia. Sama juga kita kalau nak pergi tempat baik, bila ada orang merayu-rayu ni, jangan paling dia. Bang, jangan pergi iktikaf bang, saya seorang bang, buat tak payah ni. Kata orang tua ni memang nekat dah ni. Nekat dah ni, memang tak peduli. Ini kita ambil kekuatan daripada falsafah ataupun cara Nabi Allah Ibrahim.
Jangan duk layan. Jalan-jalan terus. Maka Allah berkati, asalkan itu perintah Allah. Perintah Allah kita jalan terus. Kita tak akan berpaling ke belakang. Setelah ini as-siqqah billah. Sejarah menunjukkan siqqah billah ni begitu kuat dalam memberikan kemuliaan pada manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam hidup perlukan Allah. Dengan kita yakin pada Allah, kita rasa kita memiliki sesuatu walaupun benda itu tak ada. Kita kan manusia, perangai kita ialah suka memiliki. Binatang tak ada. Binatang dia tak ada sifat ingin memiliki. Manusia dia ada sifat ingin memiliki. Milik dan simpan. Itu cuma manusia. Sebab tu rumah manusia besar. Rumah binatang kecil je. Gajah pun tak ada rumah gajah. Tuan-tuan pernah tengok rumah gajah? Tak ada. Sebab dia tak ada kekuatan untuk menyimpan. Dia just makan habis. Makan habis. Dia bergerak merata. Kalau kita tengok cerita binatang, kalau situ pun dah ada makanan, dia tak bergerak tinggal tempat tu. Macam pelik pula. Dia suka berhijrah binatang. Padahal situ dah ada banyak makanan ni. Dah makan. Dia cuma duduk beberapa hari, kemudian dia pindah lain. Duduk beberapa hari, kemudian berpindah lain. Dia tak akan duduk di situ sampai mati. Tu kita tengok binatang kat savana Afrika. Semua binatang mengamalkan proses hijrah. Walaupun dah ada makanan banyak, dia berhijrah. Sebab dia tak ada kuasa, dia tak ada keinginan memiliki. Kita manusia, kita nak milik benda tu. Walaupun tak guna, milik, nak milik. Itu penuh dalam store barang itu, milik. Guna tak? Itu rumah kita kena besar. Tengok rumah kita besar mana? Sebesar-besar rumah kampung tu, rumah kita lah. Apa benda ada dalam tu? Manusia yang ada keinginan memiliki semua benda. Semua manusia kalau kita tanya, nak tak rumah besar? Nak. Kau boleh start rumah saya ni biarlah besar 3 ekar ke 4 ekar. Semua orang nak rumah besar. Sebab dia ada keinginan memiliki. Tuan-tuan, orang bila dia cuba memiliki, akhirnya dia rasa dia tak milik apa-apa. Tapi orang yang percaya pada Allah, dia memiliki semua perkara walaupun tak ada di tangan dia. Dia rasa macam dia ada. Walaupun tak ada. Walau dia tak ada duit banyak, dia rasa macam dia ada. Dia confident. Dia tenang. Dia rasa dia ada rezeki walaupun belum ada rezeki dia. Dia rasa ada. Sampailah rezeki saya ni. Ni orang yang kaya dah ada rezeki rasa tak cukup rezeki. Aneh, awak punya banyak duit rasa tak cukup lagi. Akhirnya menipu orang. Mana orang yang dah duit banyak, dia menipu orang miskin, nak duit lagi. Sebab dia rasa dia tak ada. Padahal ada banyak duit. Dia sentiasa bimbang duit tak ada. Ni orang ni tenang, dia duit tak ada tapi dia rasa ada. Alhamdulillah ada. Kerana siqqah billah. Maka orang yang siqqah billah lah yang akan rasa ketenangan dan menjadikan semua urusannya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan semua urusan pada Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah sentiasa tengok hamba dia. Jadi tuan-tuan, dalam apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, bila dia kata last sekali, alangkah kecewa orang tak kenal Allah dan tak bergantung pada tali rahmat Allah. Walaupun dia ada segala benda atas dunia, dia akan kecewa sebab dia tak kenal Allah dan dia tak bergantung pada tali Allah. Alangkah kecewanya orang yang tidak bermuamalah dengan Allah. Orang paling kecewa muamalah dengan orang, dia akan kecewa. Selama ni dia duduk sayang orang ni, selama ni duduk harap orang ni, rupanya tidak mendatangkan hasil macam dia nak. Sebab itu kita bermuamalah dengan Allah. Tuan-tuan, muamalahlah kepada makhluk dengan muamalah kita pada Allah. Maksudnya, saya muamalah dengan awak ni kerana Allah suruh. Kalau Allah tak suruh, saya tak ada urusan dengan awak. Kerana Allah suruh saya ada urusan dengan awak. Kalau Allah tak suruh, saya tak ada urusan dengan awak. Kalau awak buat perkara mungkar, saya tak ada urusan dengan awak. Kalau awak benda baik, kerana Allah suruh saya tolong menolong benda baik, saya bersama awak. Maka muamalah kita dengan Allah yang akan memandu kita untuk bermuamalah dengan manusia. Maka orang ni lah orang yang akan untung dalam kehidupan dia. Walaupun ketika mana dia melakukan ketaatan tadi, dia struggle, kadang susah, tapi dia rasa kemanisan. Walaupun kita buat tu kadang Allah penat ni, kita puasa tahan lapar, mana seronok, lama-lama rasa seronok. Habis Ramadan seronok. Kita tuan-tuan tahajud, Allah ngantuknya tahajud, lama-lama rasa seronok tahajud, rasa kemanisan. Kita dengar kuliah, struggle nak buka mata ni, buka tutup, struggle. Lama-lama kita seronok, alhamdulillah, habis kuliah, rasa seronok. Walaupun kita tak dapat banyak, ada benda keberkatan Allah beri kat kita. Sebab itu dalam hak agama ni, bila kita bermuamalah dengan Allah, walaupun zahir nampak macam rugi, kita tak pernah rugi. Dan manusia pula Allah zahir nampak untung, semua kita tak untung muamalah dengan orang ni.
kalau membelakangi Allah Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.